Pewartaan tapak pembinaan Institut Jantung Sabah itu antara paparan dari negeri bawah bayu. Laporannya bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Baik Sahih, Sabah memerlukan Institut Jantung Negeri bagi menampung keperluan pesakit. Sebidang tanah seluas hampir 4.5 hektar berhampiran Wisma Kastam sudah diwartakan untuk tujuan itu seperti diumumkan Ketua Menteri hujung tahun lalu. Kita mengucapkan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima AJJ Mat Noor selaku Ketua Menteri kerana telah memberi warta sebidang tanah di Likas seluas 10 ekar untuk pembinaan Institut Jantung Sabah ini. Datuk James ditemui media dalam Majlis Santunan Kasih Ramadan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat di Ibu Negeri. Beliau berharap Kementerian Kesihatan akan memberi maklum balas segera terhadap permohonan pembinaan Institut Jantung Sabah. Katanya seramai 200 pesakit jantung di negeri ini dihantar ke Institut Jantung Negara IJN di Kuala Lumpur setahun untuk mendapat rawatan lanjut. Manakala seramai 5 pakar jantung ditempatkan di Hospital Queen Elizabeth II. Datuk James turut menyarankan agar pakar jantung ditempatkan di Hospital Tawau dan Sandakan. Seramai 40 warga emas, anak yatim, ibu tunggal dan kanak-kanak kurang upaya menerima sumbangan duit raya dalam majlis ini. Seorang lelaki warga Pakistan ditahan kerana disyaki menyimpan gula pasir di tempat yang tidak dilesenkan. Penahanan dibuat sepasukan anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang menjalankan ops tiris di Taman Perumahan sekitar Likas, Kota Kinabalu pagi tadi. Menurut kenyataan pengarah KPDN Sabah, Joji Abbas, operasi dijalankan sekitar 10.27 pagi susulan maklumat awam. Hasil pemeriksaan menemui 108 kg gula pasir di belakang sebuah kenderaan pacuan 4 roda tanpa sebarang dokumen yang sah. Pemilik kenderaan yang didapati tidak mempunyai lesen atau permit untuk menyimpan gula pasir di tempat tersebut ditahan untuk membantu siasatan. Turut disita 108 kg gula pasir beserta kenderaan bernilai lebih RM50,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Seramai 29 ketua isi rumah KIR mangsa kebakaran di Kampung Laut Bungawan menerima sumbangan wang tunai sempena program amal Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS. Sumbangan disampaikan Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Julia Salak selaku Yang di-Pertua Mutiara GRS. Datin Juliah turut menyampaikan sumbangan peribadi dalam majlis yang berlangsung di Perkarangan Surau Kampung Laut. Rasa agak terharu juga sebab dalam keadaan sekarang ini mereka menghadapi masalah musibah seperti itu dan pihak Mutiara JRS membantu sedikitlah untuk membantu mengurangkan bebanan mereka. Sementara itu, mangsa kebakaran yang bersyukur dengan sumbangan ini berharap mereka disediakan rumah untuk berteduh. Kebantuan tu pun kita bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi kalau boleh sediakan rumah untuk kami lah, masing-masing kami ada keluarga kan. Sekarang kami menumpang tempat kita orang punya kakak kan. Dalam 4 kakak ni kita ada 4 keluarga. Jadi kalau boleh kami minta rumah saja. Mudah-mudahanlah dengan majlis yang ada ni boleh bantu kami, mana tahu dapat bantuan rumah ya, yang diharap-harapkan kami cuma itu saja, bantuan untuk rumah tempat berteduh kami. Dalam kejadian 4 Mac lepas, 12 buah rumah musnah dalam kebakaran menyebabkan 97 penduduk hilang tempat tinggal. Rombongan Mutiara GRS turut dibawa melawat tapak kebakaran. Lawatan diteruskan ke Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Bungawan di Taman Bungawan Ria yang menyediakan latihan kepada 26 orang kurang upaya berusia antara 5 hingga 23 tahun. Sempena lawatan ini, Datin Juliah menyerahkan sumbangan RM1,000 daripada Mutiara GRS kepada pengerusi PPDK Bungawan, Normah Mamad.
Kerajaan negeri mengalu-alukan pelancaran produk pelancongan Go to Lepa Banggi. Produk berkenaan hasil inisiatif sebuah badan ekonomi, Yayasan Gula Modal Insan YGMI, bagi menarik kedatangan pelancong asing khususnya warga Cina ke Sabah. Berucap melancarkan produk pelancongan baharu ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joaquim Gunsalam berkata, pelancaran produk ini tepat pada masanya bagi merancarkan industri pelancongan negeri. Katanya kehadiran ramai pelancong luar ke Sabah secara tidak langsung akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan anak tempatan. Go to Lepa Banggi memfokuskan daerah Kudat sebagai destinasi pelancongan utama. Ia melibatkan kerjasama antara YGMI dengan sebuah syarikat pelancongan dari China iaitu Liaoning Northern International Travel Service Company Limited. Sempena majlis ini berlangsung upacara menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara YGMI dengan syarikat berkenaan. Disaksikan Datuk Dr. Joaquim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. YGMI diwakili Presidennya Datuk Seri Gulam Tumai, manakala Liaoning Northern International Travel Service Company Limited diwakili ahli lembaganya Zhang Yun. Sabah menyasarkan 40 pingat emas menerusi 36 acara sukan yang disertai dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak Ogos depan. Tamasya Sukan Dwi tahunan itu dijadual berlangsung bermula 17 hingga 24 Ogos 2024. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Angin berkata, senarai akhir atlet yang akan mewakili kontingen Sabah pada tamasya kali ini akan dimuktamadkan sebulan sebelum kejohanan berlangsung. Katanya lebih 1,000 atlet yang tersenarai pada pemilihan peringkat awal kini giat menjalani latihan masing-masing. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian Geran Persatuan Sukan Negeri Sabah 2024 dan penyampaian insentif kemenangan Sukan 2023 di Ibu Negeri. Penerima Geran Persatuan yang ditemui menyatakan komitmen masing-masing untuk melaksanakan program pembangunan atlet dan persatuan. Geran ini kita akan gunakan untuk mempromosi tenis di seluruh Sabah dan juga untuk mengadakan pertandingan yang selalu kita adakan iaitu Juniors League and then the ATF 14 Asia level and then we have the inter-affiliate di mana tiap-tiap distrik itu akan dijemput sebagai ahli gabungan untuk bertanding dalam 5 kategori. Jadi geran ni dapat meringankan beban lah untuk Sabah, kan, digunakan untuk pembangunan wanita, ada 18, ada 20 untuk pasukan negeri Sabah. Kami menerima geran ini untuk pembangunan atlet daripada segi pertandingan mengikuti open-open di luar lah. Kami juga akan menggunakan geran ini untuk kursus kejurulatihan, kursus teknikal. Semua kami gunakan ini adalah untuk pembangunan sukan lah. Sebanyak 51 persatuan sukan menerima geran masing-masing dengan jumlah keseluruhan RM3.106. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk berita selanjutnya, kembali bersama Sahi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Soran, terima kasih.